Salam sejahtera. So next ni kita akan masuk kepada methods yang kedua dalam numerical methods, iaitu Doolittle LU decomposition method. Okay, di sini kita akan masuk kepada method dalam kategori linear equation kelas. Linear equation, okay. Dan masih lagi melibatkan nilai unknown yang berkuasa satu lah. Okay. So dalam Doolittle LU decomposition method ni kita ada lebih kurang 4 step sajalah yang utama lah, tapi sebenarnya soalan ni lebih jalan kira untuk bagi soalan ini lebih panjang berbanding dengan Gaussian elimination method. Walau bagaimanapun kita cuba untuk bagi solution yang paling mudah, cara kira yang paling mudah, supaya kamu semua dapat jawab dengan tenang lah. So ini adalah merupakan topik di mana subtopik yang akan diuji dalam test kamu nanti. Inilah bahagian ini nanti dengan termasuk dah Gaussian sebenarnya kelas, Gaussian elimination method. So ini adalah bahagian yang kedua, Doolittle LU decomposition method. Okay, so step yang pertama macam biasa kita akan pastikan matrix kita kena pastikan kita punya linear equation tersebut ada 3 linear equation, kita kena jadikan dalam bentuk matrix form. Okay, matrix form kita ni kita ada AX equal to B, ni dot ni kelas, AX equal to B. So kita ada A kita ni macam biasa juga kita ada elemen setiap elemen A dalam ni. Elemen kita ni mesti ada koordinat lah, kalau boleh dia mesti dah berkoordinat, kalau tidak dia akan jadi A sajalah. So kalau A saja tu tidak betul lah. So kita nak pastikan yang A kita ni kelas semuanya elemennya bagi A tu adalah berkoordinat. Kalau dia pada row yang kedua, kolom yang kedua, dia adalah A22. Konsepnya adalah row darab kolom. Ni adalah row lah, row 1, row 2, row 3, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kita mesti pakai konsep row darab kolom. Okay. So kalau kat sini kan, kat sini kan kita pakai row yang ketiga, kolom yang kedua. So nilai elemen dia adalah A32. So untuk X kita labelkan sebagai X1, X2, X3 untuk unknown. So unknown kita ni berbeza lah ikut soalan. Kalau ada soalan tu pakai A, B dan C, so kita pakai A, B, C lah. Kalau STU, STU. So B ni merujuk pada nilai nombor yang terakhir sekali tu sama dengan apa. So kita akan masukkan kat sini lah. Okay, so kat bahagian 2 ni yang paling kritikal sebenarnya. Kat bahagian 2 ni di mana formula yang akan diberikan dalam Doolittle ni adalah formula ini saja. Ini formula yang diberikan dalam final exam ataupun ketika jawab test ke dan sebagainya. So formula yang akan diberikan untuk Doolittle adalah yang ini. Okay. Berbanding dengan Gaussian tak ada formula. Okay. Dia tak akan diberikan formula langsung dalam theory test ataupun final exam. Cumanya kalau soalan yang melibatkan Doolittle ini, kita berikan formula tapi formula dia takat ini sajalah. Okay. So ini formula tak cukup untuk kita jawab soalan. Kita kena kembangkan proses L kali U ni. So kamu perasankan A sama dengan define A equal to LU. So A kita ni adalah nilai yang kita ambil daripada matrix A yang atas ni. Okay, kita masukkan kat bawah ni dan kita samakan dengan L kali U. So L kita ni kalau untuk Doolittle, kita punya L kita ni ada nilai dipanggil sebagai diagonal element. Ni adalah diagonal element nama dia. Diagonal element bagi L ni akan dapat nilai 1. Kita ada satu lagi method dipanggil sebagai crowd LU decomposition method. Kalau crowd ni nilai L kamu ni wujud. Dia tak akan jadi 111 lah untuk crowd formula dia. 111 ni akan berada dekat U ni. 111. Tu adalah crowd. Tapi kalau Doolittle 111 diagonal element ni 111 ni akan berada dekat L. So ini dipanggil sebagai Doolittle punya matrix form. Okay, so proses ini kelas adalah proses darab. Matrix L kali dengan matrix U. Bila L kalikan dengan U, kamu akan dapat balik matrix yang ini. Inilah matrixnya. So inilah matrix yang kamu kena cari. Dia sangat panjang. Walau bagaimanapun ia bukanlah benda yang tidak boleh dicari langsung ataupun tidak boleh dikira ataupun tidak boleh di-generatekan. Di mana kamu sebenarnya boleh generate benda ni dengan kaedah yang saya akan ajar selepas inilah. Okay, so L kali U kita akan dapat yang ni. So kita ada lebih kurang 9 elemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 matrix yang kita kena kirakan untuk dapatkan nilai L kali U ni lah. So
ini dan ini kita akan buat proses perbandingan. So A sama dengan ni sama dengan ni. Kita kena dapatkan nilai L dan U ini, nilai-nilai setiap satu nilai L dan U ini, nilai dia apa. Okey. So bila kita dapat nilai-nilai L dan U ini kesemuanya, kita akan masuk kepada step yang ketiga, iaitu kita kena gunakan formula Ly sama dengan B, dan step yang keempat kita akan dapat Ux sama dengan Y. So basically kita nak dapatkan nilai X ni lah. X ni merujuk kepada X yang ini. So kita akan buat sekarang ni example yang satu. So kamu follow saja bagaimana untuk jawab soalan Doolittle LU decomposition method. Ini adalah example satu, menggunakan kaedah Doolittle method. Macam biasa kita dapat soalan yang berbentuk 3 linear equation ni. Kita ada X, Y, Z untuk soalan ni. Kita kena buatlah step solution bagaimana. So solution ni ceritanya bila kita dapat soalan yang seperti ini, apa yang kita kena buat? Kita kena dapatkan yang pertama matrix form lah. Okay, matrix form. Matrix form kamu ni kita tahu kita ada 3 bahagian. Kita ada bahagian A iaitu 3, 2, negatif 1, 7, negatif 1, 6, 3, Y dia kosong kelas. Y dia tak ada kan. X, Y atas ni ada, Y bawah ni tak ada. So kosong, kat sini ada 2. So tutup. Kita bracketkan dia. Kita letakkan nilai dia kat sini. Ini adalah formula lain. Begitu. Okay, so kita masukkan sini pula. Kat sini adalah masuk dia punya unknown lah. Unknown kita ni kita ada X, Y dan Z. So X, Y dan juga Z. Manakala yang ini pula adalah nilai nombor akhir dia 10, 8 dan juga 5. So simple saja. Ini step yang pertama. Step yang kedua pula, A equal to LU. Okay, A equal to LU. So untuk A equal to LU ni kelas, apa yang kita kena buat adalah first thing kita kena nyatakan formula terlebih dahulu. So kalau kamu diberikan final exam ni, formula ni akan diberikan. So kita salin dulu formula ini dekat sini. Okay. Ya ke? Alamak. Okay, so ini adalah formula bagi formula ni kan kelas. So kita nak dapatkan ALU. So ALU ni adalah proses A L kalikan dengan U. So L kali U ni kita kena buat proses darab lah. Tapi kalau kita nak buat proses darab ni kelas, so ia jadi susah tu kelas, sebab kita nak buat proses yang panjang sedikit. So apa yang kita boleh buat adalah kita buat kita punya jadual kat sini. Okay, kita wujudkan satu jadual. Jadual dia simple je, tidaklah begitu complicated. So saya masukkan jadual yang seperti ini. So kalau boleh kita buat ini, kita tahu kan kat sini kalau kamu tengoklah dia punya nilai yang ni kelas, kamu nampak kat sini kita ada kecil sikit. Kat sini kecil dan kat atas ni memang kecil juga. Kecil tapi bahagian dalam ini kita agak besar kat sini. So kita anggap yang kat sini tidak terlampau besar sangat kotak dia, dan kita utamakan kotak yang kedua ni dan yang ketiga ini biar besar sikit. So bila kita buat pun dia punya saiz kotak ni biarlah berpada sangat. Jangan terlampau kecil. Tapi kalau macam saya ni, saya akan buat macam ni lah. Kamu follow saja.
Ini kecil. Yang ni pun tidak terlampau besar sangat. Okey. So saya akan utamakan bahagian bawah ni, kedua-dua bahagian bawah ni dia besar sedikit daripada biasa. Okey, so ini saya besar inilah. Okey, macam ni lebih kurang. So kita ada lebih kurang 1 2 3 4 kali 4 kotak. Okey. Yang ni kelas kalau nak buat jadual ni biar buat yang sebesar mungkin lah yang kamu boleh buat. Tapi kalau macam saya ni, saya limited sikit sebab saya nak buat lagi dia punya kiraan-kiraan lagi kan. So saya buat kecil sikit lah. Tapi basically kalau saya buat in actual kertas, kita akan buat yang lebih besar daripada ini. Okey. So kat sini kita nak buat apa? So kat sini kalau korang perasan kita ada L dengan U. So kat sini kita akan listkan bahagian L. Kat sini pula adalah bahagian U. So kita gantikan L kita ni, kita ada 100, 100. Kat sini kita ada L21, 10. Kita ada L31, L32 dan juga 1. Yang sini pula adalah U. U kita ni kita akan ambil secara kolom sebab ni adalah proses row darabkan dengan kolom. Okey. Jadi kolom dia adalah U1100, U12, U22, 0, U13, U23, U33. Yang penting bila kamu salin benda ni, so kamu dah nampak apa yang kena buat. Yang ni row lah. Row kita ambil row by row, copy saja. Column by column kita copy saja. So kita akan dapat kat sini ada 9 elemen kat sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 elemen. Okey. Lepas kita dah buat yang ni kelas, kita akan buat proses darab. Prosesnya adalah kita kena ikut kedudukan dia. Kalau yang pertama, elemen yang pertama ni mesti darabkan dengan elemen pertama. Ini adalah proses darab dan juga campur. Okay. Proses darab dan campur. So 1 kalikan U11 berapa kelas? 1 kali U11 sama apa? Sama dengan U11. Kita letak kat bahagian bucur sebelah kiri sekali ni. Kita mulakan dengan U11. 0 darabkan dengan 0, campur dengan 0. Tak payah letak lah. Campur dengan 0, darab 0, 0. Siap. U11. Yang ini pula, bahagian ni. L21 kalikan dengan, sebab ini merujuk kepada kolom ini dan kolom ini. Intersection ni adalah merujuk kepada yang ni dan juga inilah. Okay. Kalau kat sini apa? Ni dengan yang ini. Okay. So kita masuk yang ni pula. Yang ni pula adalah L21 dengan U11. So L21 dengan kalikan dengan U11 dapat U11 macam ni. Okey. Okey, bila kamu dapat yang ini pula, kita masuk pada yang kedua. 1 kali 0 berapa kelas? 0 lah. Okey, 0. So 0 darab dengan 0, 0. Tak ada. Ini pula L31 kali dengan U11, kita akan dapat L31 U11. L32 kali dengan 0, 0. 1 darab 0, 0. Tak ada apa dah. Untuk bahagian ni kita settle sudah. Kita masuk pula bahagian yang sini pula. Yang senang dulu. So 1 kali dengan U1 kita akan dapat ini. 1 kalikan dengan U12, U12. 0 darabkan dengan U22, 0. 0 darabkan dengan 0, 0. 1 darab dengan U13, U13. 0 darab ni, 0 darabkan dengan U3, 0. 0 darab dengan U3, 0. Kita dapat yang ini saja. Masuk kepada bahagian yang barisan yang kedua ni pula. Barisan kedua sini kita tengok L21 kalikan dengan U12 lah. Nampak? Ini dengan ini kita akan dapat yang ni. So kita akan dapat L21 kalikan dengan U12. So ini campur lagi. 1 kalikan dengan U12 ni wujud. 1 kali dengan U22 kita akan dapat U22. 0 darabkan dengan 0, 0 lah. 0. Okey, tak ada. So ini pula L21 kalikan dengan U13 campur dengan U23 kali dengan 1, U23. Ini pula L31 kalikan dengan U12, L31 U12 campur dengan L32 kalikan dengan U22. 1 kali 0, 0. Tak ada nilai. And last but not least yang ujung sekali ni, L31 kalikan dengan U13, L31 U13. L32 campur dengan L32 kalikan dengan U2 campur dengan 1 kali U33, U33 begitu.
So inilah bentuk yang kita dapat. Adakah yang kamu dapat ni sama dengan formula yang kita dah salin tadi tu? Adakah sama? Kita tengok. Okay. So kau perasan kan kelas? Tengok. Kalau kau tengok yang gulita ni A11 sama dengan U11. Nampak U11, U12, U13 sama. Ni pula L21, U11. Kan sini kan kamu tengok ini. Ini pula L21, U12 campur U22. Nampak kita dah dapat kan semua ini hasilnya sama dengan setiap satu. Ini even yang hujung sekali ni pun kalau kamu tengok L31, U13 campur dengan L32, U23 campur dengan U33. So kita dah selesai untuk bahagian yang inilah dulu. So bila kamu dah selesai yang ini, konsep yang ini L kali U ni dia sama juga dengan A. Kan? Ni ya, kamu tengok kan? A ni sama juga dengan LU. Ini sama dengan LU. So kalau kita nak samakan ni, maksud dia setiap satu elemen ni dia ikut kedudukan Kalau elemen kat A11 ni sama dengan yang ni lah. Kalau A22 ni sama dengan apa? Sama dengan yang tengah-tengah ni. A33 ni sama dengan apa? Sama dengan yang sini lah. Sini. So kita boleh buat sama dengan. So kat sini kamu boleh nampak A11 ni pula dia sama dengan apa? Tengok kan kita ada A11 ni. Ini sama dengan apa ni? Ni sama dengan ni. 3, 2, negatif 1, 7, negatif 1, 6, 3, 0, 2. So kita letak sama dengan 3, salinlah 2, sama dengan 2, sama dengan negatif 1. Ini pula sama dengan 7, sama dengan negatif 1, sama dengan 6. Ini pula sama dengan 3, sama dengan 0 dan juga sama dengan 2. Sebab konsepnya adalah A sama dengan LU. So kamu dah dapat ni kan kelas. So ini jawapan ni kira jawapan ni kelas. Jawapan betul, ini betul, ini selesai. Tapi ini belum selesai lagi. Kita ada dua unknown kat situ. So kita kena dapatkan, kat sini kita boleh dapat salah satu lah. U11, U11 kita dah dapat 3. So L21 sama dengan apa? So L21 kalikan dengan U11 sama dengan 3, sama dengan 7. So L21 sama dengan 7 per 3. Selesai. Okay. Yang ini pula L21, U12. Kita buat yang bawah ni yang senang dulu kan kelas. L31 ni ada dua unknown ya. Kat sini ada 3 unknown. Panjang ni. Kita buat yang mana yang paling mudah. Ni satu unknown kita selesaikan dulu. Dua unknown pula kita selesaikan dulu. So L31 ni ada sudah? Belum lagi. So L31 tak tahu. U11 tahulah. Tahu. 3. So 3 sama dengan 3. L31 sama dengan 3 per 3. L31 sama dengan 1. Selesai. So L21 ni pula, okey kita start dengan yang ini pula lah sebab ni ada 3 unknown, 3 unknown. Ini pun ada 4 unknown, ini ada 5 unknown. So ada 5 unknown ni kita relax dulu. 4 unknown kita relax dulu, kita buat yang ni 3 unknown dulu. L21 dah dapat belum? Kita belum dapat lagi. Dah dapat dah L21. L21 dapat dah. U12 dah ada belum? Ada sudah. U22 tak ada lagi. Okey. So L21 sama dengan apa? 7 per 3. U12 sama dengan 2 campur dengan U 22 sama dengan negatif 1. So U 22 sama dengan apa? Ambil kalkulator lah. Ambil kalkulator. Yang ni kita darabkan dulu. 7 per 3 kalikan dengan 2. So negatif 1 tolakkan dengan answer lah. Kita pindah sebelah kan. So kita dapat negatif 17 per 3. Okay, U 22 selesai. So kita masuk pula yang ni L21. L21 ada tidak? Ada sudah. L21 kita sama dengan 7 per 3. U13 negatif 1 campur dengan U23 sama dengan 6. Kat sini kamu nampak dia panjang sini. So kita try kembangkan ni 7 per 3 kalikan dengan negatif 1. 7 per 3 kalikan dengan negatif 1. Okay. So negatif 6 tolakkan dengan answer. Kita akan dapat 25. U23 sama dengan 25 per 3. Okey, selesai. So next ni adalah kita bahagian ni pula. Bahagian ini. So untuk bahagian ini kita akan buat macam tadi juga. Cuma ini ada 4 unknown. Bila ada 4 unknown kita buat hati-hati sikit. L31 sama dengan 1. U12 sama dengan 2
Campur dengan L32. L32 ada? L32 tak ada L32 tak ada. U22 ada? Ada, negatif 17/3 sama dengan 0. So kita buat 1 kali 2, 2. 1 kali 2, 2. So ini 2 pindah sebelah kan. So 0 tolak answer. Bahagikan dengan negatif 17/3. 6/17. Sorry. Silap. 6/17 kat situ. So 6/17 settle kat bahagian L32. So last but not least, yang ni paling panjang sekali. Bila paling panjang ni kamu kena hati-hati lebih lah. L31 ni sama dengan 1. U13 sama dengan negatif 1 campur dengan L32. Kecil sangat yang saya tulis ni. L32 ni pula adalah, ni sebelah kamu ni, 6/17. Okay, kalikan yang U23. U23 sama dengan 25/3 campur dengan U33. U33 kita tak tahu nilai dia apa. Sama juga dengan nilai dia adalah 2. Okay, so selesaikan. 1 kali negatif 1. Okay, dapat negatif 1. So campur dengan 6/17 kalikan dengan 25/3 dapat 33/17. Yang ni kita kena pindah sebelah kiri. 2 tolak answer. 2 tolak dengan answer. So kita dapat yang ini, kita tukar kepada ni sebenarnya dia masalah sikit ni kelas kalkulator ni. So U33 ni dia sama juga dengan 1/17 lah kalau kamu ikut konsep ni, ataupun jawapan dia adalah 0.0588. Ni kalau kamu tak 1/17 ni sama je jawapan sebenarnya. Okey, sama je tadi 0.588 ni dengan 1/17. Okey, selesai sudah yang bahagian ini. Bila kamu dah dapat yang ini, bahagian ini kelas, so kita masuk kepada step yang ketiga. Step ketiga, matrix L and U. Okay. So matrix L dengan U ni kita kena wujudkan dia balik. Kamu nampak kan L ni kan, kita ada L21, L31 ni kan. Kamu kena buat dulu L ni sama dengan apa. Kita ada matrix dia kan. U pun sama juga dengan apa, kita ada matrix dia. Okay. L ni kita ada matrix L ni, kita salin kat sini. Kita ada 1, 0, 0, 1, 1, 0 plus. So L21 sama dengan apa? Kamu boleh tengok dekat bahagian sini. Dia kedudukan ni kan. Tengok sini. 3 ni. 3 bahagian ni adalah L2, 1 dengan L31. So ni kita dapat 7/3 1 dengan 6/17. Manakala U pula adalah, kamu tengok yang ni kan. Kita ada 0 sini, kita ada 0 sini dan kita ada 0 sini. U11 ni dekat bahagian sini. Kan? 1, 2, 3 ni kat sini lah. Kita punya bahagian yang sini lah kelas ni. Semua ni. Okay. Salin je ikut kedudukan ni. 3, 2, negatif 1. Ini tengah ni U, negatif 17/3. And then yang ini adalah 25/3. And then ni adalah 1/17. Okay. Selesai sudahlah kita punya LU kita ni. Masuk pula step yang keempat. Step keempat adalah, maksudnya adalah step keempat adalah Ly sama dengan B. Ly sama dengan B. Okey. Kalau kamu tengok yang awal ni kan, kita ada apa? Kita ada A, kita ada X sama dengan B kan ini. Okey, nampak B ni. B kat mana? Ni B kita. L apa dia? L ni. Y apa dia? Y tak ada lagi. So kita buat dulu matrix dia, matrix form dia. Ini L, ini Y, ini /B. Okay. L kita ni salin balik yang ni. 1, 0, 0, 7/3, 1, 0, 1, 6/17, 1. Y kita tak tahu. Y1, Y2, Y3. Kita wujudkan saja. Okay. So bahagian ni pula, bahagian B ni adalah, tengok pada soalannya 10/85 kan. 10, 8 dan juga 5. Gunakan kaedah substitution, dapatkan nilai Y ni.
substitution tu biasanya kita akan ambil row yang paling banyak kosong. Row paling banyak kosong, kita tengoklah ni, row ni ada banyak kosong. Kita ada 2 kosong kat row pertama ni kan. So kita akan mudahkan yang dekat sini dulu. So konsep dia lah row darab kolom. So 1 darab Y1, 1 kali dengan Y1 campur dengan kosong darab Y2, kosong Y2 campur dengan kosong kali Y3 sama dengan 10. Sebab row pertama kan 10 lah. Ok, so kita kira terus. Kosong darab Y2 ni kosong lah, kosong darab Y3 ni kosong. So Y1 sama dengan 10. Selesai. Yang ini pula untuk row yang kedua, 7/3 kalikan dengan Y1. Y1 ada nilai ke belum? Dah ada nilai 10. Campur dengan 1 kalikan dengan Y2. Campur dengan kosong kalikan dengan Y. Sama juga dengan 8. Kenapa 8? Sebab dia pada row yang kedua. 7/3 kali 10, calculator. Kita nak dapatkan Y2 ni kelas. So ni formula ni kosong. So Y2 sama dengan apa? 7/3 kalikan dengan 10, 8 tolak dengan answer. So kita dapat negatif 46 dengan 3. Siap. Bahagian yang ketiga ni pula, row yang ketiga ni 1 kalikan Y1, 1 kali 10 campur dengan 6/17 kalikan dengan Y2. Y2 kita adalah apa dia? Nak negatif 46/3. Okay, betul. 46/3 and then campurkan dengan 1 kalikan dengan Y3. 1 Y3 sama juga dengan apa? Row ketiga adalah 5 begitu. Yang inilah. So dapatkan Y3 ni apa? Y3 sama juga dengan apa? Kita kirakan ni dulu. 1/10. 1 kali 10 campur dengan ini 6/17 kalikan dengan negatif 46/3 begitu. So dapat 78/17. Okey, 78/17. So bila kita dapat 78/17 ni, yang ni kita akan pindahkan sebelah kanan. Sebab ni proses tambah ni. Dia proses tambah ni kita pindah sebelah kanan. So dia akan jadi 5 tolak lah dengan answer 7/17. So 7/17. So Y3, Y2, Y1 settle. Okay. So kita masuk yang bahagian yang step yang terakhir, step 5. Step 5 kita punya formula adalah Ux equal to apa? Y. Okay, kelas. Ux equal to Y. Ini formula dia lah. Ux equal to Y. Okay. Ux equal to Y, nampak U ni. U mana dapat ni? Ha, ni U. Ni kamu buat ni. U. X mana datang? X. X ni datang daripada sini X. So kita nak dapatkan X, Y, Z ni last kali. X, Y, Z. Y mana datang? Y ni adalah daripada sini. Ingat, kalau Y ni salah, jawapan kamu akhir salah. So pastikan Y kamu ni kena betul lah jawapan dia, okay? So untuk step 5 ni kita masukkan dulu matrix U. Kita ada 3, 2, negatif 1, 0, negatif 17/3, 25/3, 0, 0, 1/17. Kita ada X. X kita kelas adalah X, Y, Z. X, Y dan juga Z. Samakan dengan Y. So kita Y kita ni kita ada 10. Kita ada negatif 46/3. Dan kita ada akhir sekali 7/17. Okay. So macam tadi juga kita kena buat kaedah batch substitution. So kamu kena mulakan dengan row yang paling banyak kosong. Row ni lah row yang ketiga ni. 1, 2, 3 kan. Row yang ketiga ni paling banyak kosong. Kita mulakan dulu dengan bahagian yang bawah ini dulu. Okay, so kosong darabkan dengan X. Campur dengan kosong kalikan dengan Y. Campur dengan 1/17 kalikan dengan Z. Z ni kamu tak tahu juga. Sama juga dengan apa? Ini row ketiga kan. So inilah kita ambil nilai ni 7/17. Jangan ambil yang 10 ni pula. Salah. 7/17. Okey. So yang ni potong. Potong. So Z kita ni apa dia? Z ni adalah proses darab. Ni darab ni. Kalau kau pindah ke sini dia akan jadi bahagi. So 7/17 samakan dengan dulu, bahagikan dengan 1/17. Ingat, bracket macam ni kena pastikan kamu ada. So dapat nilai dia Z
sama juga dengan 7. Selesai. So yang kedua pula, row kosong kalikan dengan X campur dengan negatif 17/3 kalikan dengan Y. Y ada belum? Belum lagi. Campur dengan 25/3 kalikan dengan Z. Z kamu adalah 7. 7 sama juga dengan negatif 46/3. Okey, complicated. Kita buat kosong X. Kosong lah, tak apa. Sini pula negatif. Ni kita buat last. Kita buat yang dulu. Kita kembang yang dulu. 25/3 kalikan dengan 7. Okey, kita dapat nilai ni 175/3 ni. Kita tahu yang ni kita kena pindah sebelah kanan. Dia pindah sebelah kanan. Bracketkan negatif 46/3 yang ni. Tolakkan dengan answer. Dapat yang ni. Bila dapat yang ni, kamu tahu benda tu kita kena bahagikan. Bila kita bahagikan dengan negatif 17/3. So nilai untuk Y sama dengan 13. Kaedah kiraan kalkulator ni kenalah kamu kena selalu praktis. Okey. So bila nak pindah, bila nak bahagi, bila nak tolak, bila kita nak itu semua kan. So ini adalah kaedah yang paling mudah lah bagi saya. Okey. So last kali adalah first row ni 3 kalikan dengan X campurkan dengan 2 kalikan dengan Y. Y kita 13 campur dengan negatif 1 kalikan dengan Z. Z kita 7 sama juga dengan 10 gitu. So kita kembangkan mana yang boleh. 2 kali 13, 2 kali 13 campur dengan negatif 1 kali 7. Okay. Ini proses tambah. Pindah sebelah jadi tolak lah. 10 tolak dengan answer negatif 9. 3 ni asalnya ada proses darab ni kelas. Pindah sebelah 3 ni jadi bahagi. Akan dapat X sama dengan negatif. So siaplah sudah soalan ini. Dapat soalan ni, markah ni memang besar lah. Lebih kurang 12 ke 13 markah. Itu kita dapatkan the complete ni. So ini saya rasa agak kecil saya buat. So kita tengok example yang kedua. Kita akan buat lebih besar daripada ni. Terutama untuk bahagian ni lah. Okay, bahagian kita akan buat lebih besar daripada yang sedia ada. So kita go through dengan example yang kedua. Yang pertama kita buat matrix form. Matrix form. So kita ada 6, 3, 1, 4, negatif 2, negatif 3, 3, negatif 7, 3. Untuk bracket kita ada X pula dan juga B. So X kita ni kita ada S, T dan juga U. Yang kali ni lain lah sikit kita pakai STU, tak pakai XYZ. 13, 28, 27. Kita masuk pada yang step yang seterusnya. Step yang kedua adalah A equal to LU. Kelas. Yang ni kamu faham. Yang ni kita punya formula kita adalah kita ada matrix A kan. A kita tu adalah yang ni lah. 6, 3, 1, 4, negatif 2, negatif 3, 3, negatif 7 dan 3. Ni A. Sama juga dengan L. L kita tu, kita tahu yang ni ada 1, 1 dan 1. Kita ada kosong kat sini. L kita ni ada L21, L31 dengan L32. Kita tutup bracket. Manakala U pula adalah kosong kat sini, kosong kat sini, kosong kat sini. U11, U12, U13, U22, U23 dan juga U33. So kita setelah benda ni kelas. Ni adalah A, L dan juga U. Proses darab ni kita kena buat kotak dia. So kotak ni kita buat besar daripada tadi. Tadi tu kecil je. Kita buat besar sikit. Okay. So settle. So yang kita konsep dia adalah konsep macam tadi juga kita akan ambil row, darabkan dengan kolom. So setiap row ni kita akan masuk ke sini lah, row.
By column ni kita akan masuk by column. So kita akan dapat kat sini 1 0 0 L21 10 L32 L31 L32 dan juga 1 kat sini. Yang ni pula kita akan ambil by row, by column. So U11 0 0 U12 U22 0 U13 U23 dan juga U33 kat situ. Okey, dekat sini. So dekat sini kelas kita akan buat proses darab lah macam tadi. Proses darab dan tambah. Ni proses darab dan juga proses tambah. So satu kalikan dengan U, kita akan dapat nilai dia adalah U11 lah. Betul. So 0.0 0 0.0 0 tak ada nilai. Kita buatkan dulu pula yang ni lah dulu. Okay, satu kalikan dengan ini U12 U13. Sebab ini tak ada apa lah. 0 kali dengan ni pun kosong juga. 0 kalikan ni pun kosong juga. So ini saja yang kita dapat. So yang ni pula bentuk bahagian yang ni pula adalah L21. Untuk yang ni kalikan dengan ni lah. Kan 2 3 ni. So L21 kalikan dengan ni dapat L21 U11. 1 kali dengan 0 0 0 0 tak perlu letak lah sini. So L31 ni kalikan dengan ni dapat L31 U11. Ni 0 0. Ini pula L21 bahagian ni kan kelas. Untuk yang row yang column yang ni dan juga row yang ini. So L21 kalikan dengan U12 campur dengan U22. Tu je. 0. So ini pula L21 U13 campurkan dengan U23. Selesai. Yang ini pula kita mulakan L31 U12 campur dengan L32 U22 campur lagi 0 tak perlu. So last kali yang ni adalah L31 U13 campur dengan L32 U23 campur dengan U33. Tu je lah. So dapat yang ni kelas. Selesai sudah yang ni. So ini sebenarnya sama jugalah dengan kita buat yang tadi tu kan. So ini sama jugalah dengan yang ini. Jawapan kamu yang dalam kotak ni. Sepatutnya proses ni adalah proses yang kamu kena cari sendiri. Okay, so yang ni kalau kamu tengok yang ni kan tengah-tengah ni L21 U12 dengan U22 sama. Ni pun sama juga dengan yang ini, tak ada beza. So selesai yang ni kita akan buat proses sama dengan. Sebab ni adalah proses sama dengan ni. A ni sama dengan LU. LU ni dari darabkan dapat yang ni. So ni setiap elemen A dalam A ni kita ada 9 elemen, sama juga macam ni ada 9 elemen. So kita perlu samakan saja. Kalau 6 3 1 ni dia akan jadi sama dengan 6 sama dengan 3 sama dengan 1. By row lah. So ini sama dengan 4 sama dengan negatif 2 sama dengan negatif 3. Ni sama dengan 3. Ni sama dengan negatif 7. Ni sama dengan 3. Selesai untuk bahagian ni. Nak kira tak? Tak payah kira. Ni dah selesai kira. Ni dah kira. Okey, settle. Tengok yang mana yang kita nak kira dulu. Kita kirakan ikut kepada bilangan elemen dia. Bilangan unknown dia ni. Kat sini ada 2 unknown. Kita mulakan dengan ni dulu dengan ni. Okay. So L21 sama dengan 11 kan. So L21 ni tak tahu. U11 tahu sudah 6 sama dengan 4. So L21 sama dengan 4 per 6. L31 tak tahu. U11 tahu sudah 6 sama dengan 3. So L31 sama dengan 3 per 6. Okay, selesai. Masuk pula yang bahagian yang ini pula. Jangan mulakan yang ni kelas sebab yang ni ada lebih kurang 4 elemen. Yang ni ada 3 elemen. Kita mulakan yang kecil dulu. So L21 dah 4 per 6 kalikan dengan U12 sama dengan 3 campur dengan U22 tak tahu. Sama dengan negatif 2. Ambil kalkulator 4 per 6 kita kalikan dengan 3. Yang ni proses tambahkan kelas. Kita pindah sebelah dia tolak lah. Negatif 2 tolak dengan answer. So kita dapat nilai dia adalah negatif 4. So U22 sama dengan negatif 4. Yang ini pula L21 sama dengan 4 per 6.
kalikan dengan U13. U13 ni pula adalah ini atas ni. 1 sama dengan U23 sama dengan negatif 3. So U23 sama dengan apa? Macam tadi juga kelas. So 4/6 kalikan dengan 1. Selesaikan. Campur dengan U23 kan. Pindah sebelah jadi tolak. Negatif 3 tolak. Answer negatif 11/3. So 11/3 negatif. Selesai yang ini, kita masuk pula yang bahagian ni pula. L31. L31 sama dengan 3/6. Ataupun 1/2 lah. Mana-mana kamu nak letak kan. So U12 sama dengan 3. Campur dengan L32. Tak tahu. Okay. Kita cari L32. So U22 sama dengan negatif 4. Sama dengan negatif 7. So kita pakai kalkulator. Kita kira. So 3/6 kalikan dengan 3. Kan. So ini tak boleh nak gabung dengan 3. Kita pindah sebelah. So negatif 7 tolak dengan answer. So ini dah settle ini. Tapi kita kena bahagikan dengan negatif 4. Sebab ni proses darab ni. So bahagikan dengan negatif 4. Kita akan dapat nilai dia. L32 sama dengan 17/8. Okay. So last kali yang ni panjang sikit. L31 32 kan. L31 sama dengan 3/6. U13 atas 1. Campur dengan L32. Kita kira tadi 17/8. Kalikan dengan U23. 11/3 negatif. Campur dengan U33. Sama dengan 3. So kita selesaikan mana yang boleh dulu. 3/6 kali dengan 1. Campur dengan 17/8 kalikan dengan 11/3 negatif. Negatif 11/3 untuk bracket. So ni jawapan kamu. Okay. Yang ni kita pindah sebelah kanan. Dia jadi 3 tolak answer. 247/24. Okay. So U33 sama dengan 247/24. So kemahiran kalkulator ni kamu kena biasa buat lah. Baru kita boleh dapat yang macam ni. Mudah kita nak kira. So next kali adalah kita nak okay, kelas kita akan teruskan dengan step yang keempat. Bateri saya habis tadi. So kita masuk kepada nampak macam lain sikit kan kelas. So kita teruskan untuk step yang keempat, iaitu Ly sama dengan B. Macam tadi juga, Ly ni kamu kena buat dalam format matrix. So kita sediakan format L. Kita ada L, matrix L. Kita ada matrix untuk Y. Dan dia sama dengan matrix B. So matrix B sini. So L kita ni follow sini, kita copy saja 1 0 0 4/6 1 0 3/6 17/8 1 settle. Manakala Y pula kita tak ada Y kan, kita ada Y1, kita wujudkan Y ni, Y2 dan Y3. Manakala nilai B, kamu boleh tengok kepada soalan dia. Kita pakai ni formula dia 13, 28 dan juga 27. Follow saja yang dia punya nilai B ni lah kelas. B ni kan daripada soalan yang awal tadi. So kita tahu nilai untuk Y ni kelas. First kita kena ambil row yang banyak kosong. So ni mulaan dia. Yang row yang paling kosong adalah yang first lah, first row. So 1 kali dengan Y, 1 kalikan dengan Y1, campur dengan kosong kali Y2, campur dengan kosong kali Y3, sama juga dengan 13. So Y1 kita buat ni kosong lah kan kelas. Dua-dua ni kosong. So Y1 sama dengan 13, Y1 sama dengan 13/1. So 13 lah jawapan dia, Y1. Untuk yang row kedua pula, 4/6 kalikan dengan Y1 kan. Row ni darabkan dengan ni. So 4/6 kalikan dengan Y1, kita dapat nilai dia. Y1 kita dah tahu kan 13. So campur dengan 1 kali Y2, campur dengan kosong kali Y3. 1 kali Y2, kosong kali Y3. Sama juga dengan 28. So yang ni kita potong, tak payah nilai. So 4/6 kali 13. So kita nak dapatkan Y2 ni kelas. So Y2 ni sama dengan apa? Ambil kalkulator kamu ni. Okay. So kalkulator kamu ni. So kita kira 4/6. So kalikan dengan 13. So kita dapatkan ini dulu. So ini kamu boleh bayangkan lah. Ini kalau kita pindah, kita akan pindah ke sini lah. Jadi tolak. So 28 tolak dengan answer. Okay. Answer tadi tu yang kamu kira tadi kan. So dapat 58 per 3. So 1 bagikan dengan
bagi dengan 1 lah. 1 pindah sebelah jadi bahagi. So, dia akan dapat 58 per 3. So, Y2 sama dengan 58 per 3. Okay. So, kita masuk pada Y3 pula. Y3 ni 3 per 6 kalikan dengan Y1. Y1 kita adalah 13. Campur dengan 17 per 8 kalikan dengan Y2. Y2 kita 58 per 3. Campur dengan last kali adalah 1 kalikan dengan Y3. 1 kali Y3 sama dengan 27. Dia ikut kepada barisan kita ni 27 lah. So, 3 per 6 kalikan dengan 13. Ini pun kita boleh campurkan. Campur dengan 17 per 8 kali dengan 58 perkan dengan 3. Kan? 8 per 3. So, kita dapat 571 per 12. Campurkan semua ni. So, yang 27 ni, tahu benda ni kita kena pindah sebelah jadi tolak lah kan. Dia tolak 27, tolakkan dengan answer. Okay, dah settle. Negatif 24, 7 per 12. So, 1 bagi sebelah jadi bahagi. Tak ada apa. So, Y3 sama juga dengan negatif 247 perkan dengan 12. Selesai sudahlah bahagian yang sini. So, kita masuk kepada bahagian yang step yang terakhir. Iaitu step 5. Kita kena buat UX sama dengan B. UX sama dengan Y, sorry. UX sama dengan Y. UX sama dengan Y. Yang ini, bahagian ni. UX sama dengan Y ni, formula yang terakhir. So, kita buat dulu dia punya matrix form dulu kelas. Matrix form ni kita ada U, kita ada X, dan kita ada Y. So, ni U, yang ni X, yang juga ini Y. U mana dapat? U kat sini. Okay, U kat sini. Kita copy balik. So, 6, 3, 1, 0, negatif 4, negatif 11 per 3, 0, 0, 247 bahagi dengan 24. X pula adalah nilai yang mana tak tahu kan? X kita tak tahu, tapi kita berdasarkan kita punya nilai yang tadi, X kita ni adalah S, T dan U lah ikut soalan yang kita buat tadi kan. S, T, U, X kita ni. So, kita gantikan dengan S, T dan juga U. Y kita ni berdasarkan kepada nilai yang kita kira tadi tu. Yang ni, Y1, Y2, Y3 ni kan kita dah kira tadi. 13, 58 per 3 dan juga negatif 247 perkan dengan 12. Macam tu. Ok, so kita kena buat sesuatu. Kita buat dulu yang nilai. Yang pertama ni adalah row yang paling banyak nilai kosong adalah row yang ketiga yang bawah ni. 0, 0, 247, 24 ni kan. So, 0 kalikan dengan S. 0 kali S campur dengan 0 kalikan dengan T. Campur ni 0 kali S, 0 kali T, 247 perkan dengan 24 kalikan dengan U. Sama dengan negatif 247 bagikan dengan 12. U sama dengan apa? So, negatif 247 bahagi dengan 12. Yang ni kita pindah sebelah. Ni kosong lah kelas ni. 0S ni kosong, tak ada apa. 247 per 12, 24 ni kita pindah sebelah jadi 247 per 12 yang ini sama dengan dulu. So, kita bahagi dengan 247. Nanti kita kena bracket kelas. 247 bahagikan dengan 24. So, jawapan ni straightforward. Kita akan dapat U sama dengan negatif 2. Baru siap yang U baru, kita masuk kepada yang second row pula. 0 kali dengan S campur dengan negatif 4 kali dengan T. Campur dengan negatif 11 per 3 kalikan dengan U. U adalah negatif 2 sama juga dengan 58 per 3 begitu. So, yang bahagian ni kan kamu kena hati-hati sikit sebab ada proses yang agak rumit dalam kelas. Ini 4 dalam kelas. 4, ok. So, kita buat ni dulu. Negatif 11 per 3. Negatif 11 per 3 kalikan dengan negatif 2. So, bracket ni kelas, jangan tak buat bracket kena buat. So, sama dengan 22 per 3. Nampak benda ni, proses ni pindah jadi tolak. So, 58 ni kita bracketkan, 58 per 3 tolakkan dengan answer. So, dapat nilai yang sini. Tapi kita nak nilai T ni, negatif 4T sama juga dengan 12. T sama dengan apa? T bahagilah dengan negatif 4 lah. Negatif 4 kita bahagikan. So, T sama dengan negatif 3. Siap untuk
bahagian yang U dan T. Dan last kali yang bahagian S ni kelas, yang pertama sekali ni, yang ni panjang sikit, 6 kalikan dengan S campur dengan 3 kalikan dengan T. T kita nilai dia adalah negatif 3. Campur dengan U pula, 1 kali dengan U sama dengan 13. Okay. So 6S tak tahu, so kita darab dulu yang ni. Dengan ni kita U negatif 2 kelas. Negatif 2 Okay, so kita buat lah 3 kali dengan negatif 3. Nampak ke? 3 kalikan dengan negatif 3. Okey, lepas tu campur dengan 1 kalikan dengan negatif 2. Okey, dah campur. Pindah sebelah, 13 tolak dengan answer dapat 24. So 6S sama dengan 24. S sama dengan apa? Bagi dengan 6 sama dengan 4. So siaplah nilai yang ini. So basically nilai S, T dan U ini kelas, dia sama juga dengan 4, negatif 3 dan juga negatif 2. So siap sudahlah kita punya soalan menggunakan kaedah Doolittle ini. So kamu boleh menjawab soalan-soalan yang lain. Kamu boleh tengok soalan ni dalam buku ni, kita ada soalan. Lebih kurang sama saja cara kaedah dia yang kita jawab. So ini soalan di kelas, kamu boleh tengok soalan ni, bagaimana kiraan dia. First kali dia buat dalam bentuk yang ini, dia buat dalam bentuk yang seperti ini. Lepas kamu dah dapat bentuk yang seperti ini, kita akan pula ni soalan kita punya formula kita yang ni formula asal dia, kamu kena kembangkan dapatkan bentuk yang seperti ini. So proses kembangan ni kita dah belajarkan macam mana kita nak buat, kita buat jadual dan sebagainya. So lepas dapat ni kita akan buat pula rangkaan ni, dia buat 2 kali kerja. Kita buat sekaligus saja menggunakan satu jadual settle. So dapat L dan U, kita buat tadi kan L dengan U, daripada L dengan U ni, so daripada start dengan LY sama dengan B formula, kita gunakan formula yang ini, kita buatkan ikut row yang pertama dulu, dapat Y1 dan Y2 dan juga Y3. Lepas dapat ni, kita buat pula UX sama dengan Y dan kita dapat jawapan. Inilah jawapan akhirnya. Kamu boleh try jawab soalan ni kalau kamu nak menjawab. So kalau nak tengok soalan pasir, kita ada beberapa soalan pasir yang kita boleh jawab. Untuk Gaussian, untuk Doolittle, okay. So untuk Doolittle, kamu boleh jawab soalan ni. Ini soalan dia. Soalan ni jawapan ni lah. So X sama dengan 0.38, Y sama dengan 0.91 dan Z sama dengan negatif 0.72. Ni jawapan akhir lah. Okay. Ni Doolittle. So ada juga soalan lain. Ni kalau soalan ni berbentuk perpuluhan, lebih kurang juga begitu jawapan akhir dia. Tapi ini tidaklah sampai habis. Dia kata find the LU factorization matrix above using the Doolittle method. Jawapan dia hanyalah pada LU decomposition. Maksudnya kamu dapatkan nilai sehingga bahagian, kalau kamu tengok ini kan, kalau kamu buat kan ini, dia sampai bahagian sini saja dapatkan nilai U dan dapatkan nilai L setiap satu. So inilah jawapan dia untuk soalan ni kan. Soalan dia ni, ini jawapan dia. U11 sama dengan 2.4. And soalan kamu boleh tengok jawapan kat sini. So ni satu lagi soalan pasir. Soalan ni dan jawapan dia yang ini. Okay, nak clear sikit, kita ada beberapa lagi soalan untuk Doolittle. So ini semua soalan dan koleksi soalan dan jawapan untuk pasir. So kamu boleh try jawab soalan ni di rumah lah.